Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Izwan. Okey, hari ini 13 Mac. Okey, untuk hari ini saya akan masuk tajuk baru. Sebelum ni saya dah habiskan tajuk teknologi pembuatan. Pada hari ini saya akan masuk tajuk baru iaitu reka bentuk mechanical. Okey, untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Okey, first sekali kita akan tengok standard pembelajaran. Kat sini ada lebih kurang 7 substandard pembelajaran. Okey, saya akan masuk 3 sahaja hari ini, itu mengenal pasti komponen mechanical, menjelaskan bagaimana sistem mechanical berfungsi dan menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget. Okey. Kat sini ada beberapa kata kunci sebab kata kunci ni sangat-sangat berkait dengan reka bentuk mechanical. Okey, kat sini dia lebihkan gambar ni ialah basikal ini lebih kepada lumba basikal di dalam lumba basikal kirin. Okey. Kita baca dulu. Sistem mekanikal mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dia menjimatkan tenaga manusia lah. Gabungan komponen mekanikal membolehkan suatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Okey. Pergerakan mekanikal bertujuan memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, dia keyword kat sini ialah 3 ni, bergerak atau berputar atau berfungsi lah. Okey. Itu dia punya itu mechanical punya konsep. Okey. Kedua, kita akan tengok apa itu komponen mechanical. Tadi ialah lebih kepada istilah mechanical itu sendiri. Sekarang kita tengok apa itu komponen mechanical. Okey, sistem mechanical kat sini adalah beberapa komponen yang berfungsi selain sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Okey, ini yang sebagai penghantar lah. Keyword kat sini penghantar. Okey, kenapa dihantar? Sebab nak sampaikan program ataupun tugas yang telah diprogramkan. Selain itu, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Digabung-gabungkan semua dapat buat satu pengeluaran. Okay, dia boleh buat secara berasingan atau gabungan lah. Boleh sama ada satu je ataupun dia gabung ataupun lain-lain. Okay, ini dia komponen mechanical. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 12 komponen mechanical: gear, pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsol, galas berbola, bindu, rantai. Okay, semuanya ialah merupakan komponen mechanical. Yang ini yang awak kena tahu gambar, nama dia dan fungsi. Nanti kita tengok fungsi dia kena memang masuk satu-satu ni. Dia yang leceh sikit nak ingat ni. Okey, ni dia dah mula-mula sekali dia masuk komponen mechanical yang pertama sekali ialah gear. Gear gambar aja kat sini lah jam. Tapi jam yang jam mechanical lah, bukan jam digital jadi itu dia tak guna ni gear semua. Okey, kita tengok apa tu gear. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Okey, kuasa lah, putaran tu kuasa juga. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Ada gigi yang tajam ni ialah gear dia. Okey. Jadi dia menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, gigi lah. Terdapat pelbagai jenis gear. Ada macam-macam jenis. Serong, taji, helix, tulang herring, rak dan pinan, meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin dan gear balikan. Ada macam-macam jenis gear. Ni gambar ajar dia. Okey, sini ada 8 jenis gear. Ini kalau keluar soalan pun padankan ataupun dia tanya apa jenis gear yang dekat nama gear tersebut lah. Okey. Dia tak tanya lah dulu masa zaman Kamen Rider memang tanya fungsi satu gear ni kan. Dulu dia tanya 3 je, serong, taji dan helix. Sekarang ni sampai 8 takkan nak tanya fungsi, nanti nak hafal satu kerja lagi. Okey, gear serong macam tu dia sengit 90 darjah.
Gear kita haji dia tegak. Ni susah untuk jam tadi. Jam mechanical. Gear helix, ni lebih kepada kereta yang saya tahulah. Gear tulang hereng ni saya tak tahu. Tapi ni nampak macam bulatan je, dia tak ada gigi sangat, gigi dia kecil. Gear aluminium ni steering kereta. Gear meter ni macam ni, dia lebih kurang macam gear serong tapi dia terbalik Okey, besar sikit daripada gear serong. Kemudian gear screw, ini mungkin untuk skru pelayar boleh laras. Okey, dia perlahan kan. Dulu panggil gear balitan, sekarang dah panggil gear screw. Okey, gear dalam ini untuk mungkin apa tu? Cengkol ke apa ke dekat dalam. Gear serong pilin. Okey, ini laju lah untuk kenderaan kawalan gear kereta. Gear belitan. Ni boleh juga guna untuk pelayar boleh laras atau pelayar hidup. Okey. Soalan ni, nyatakan dua alatan mekanikal yang kamu tahu. Contohlah alatan mekanikal yang tadi saya cakap dah, pelayar laras, jam ataupun steering kereta atau gear kereta lah. Okey. Okey. Komponen mekanikal yang kedua, banyak juga tajuk ni tapi kita kena masuk satu lain, maknanya 8 dah kita masuk kan. Tapi dia kena tahulah fungsi setiap komponen mekanikal ni. Tadi gear. Yang kedua ialah pautan. Yang ni orang panggil tadi dalam periksa ramai juga pelajar dia jawab kat sini tulis engsel. Mana boleh. Engsel tu pasang dekat tepi ni. Ni engsel. Ini atas ni. Ini yang dipanggil sebagai pautan. Okey, kita tengok apa fungsi dia. Komponen pautan ni berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Berbeza tadi tu, yang gear ialah untuk menghantar kuasa. Saya rasa lah memindah kuasa. Ini dia tak pernah pindah kuasa. Dia hanya sambung aja, dia buka. Jadi dia hanya pintu ni buka dengan perlahan. Selalu orang dan dia akan tutup dengan perlahan. Sebab apa? Kalau orang selalu buka pintu, dia buka dengan kuat kan. Dia tutup pun dengan kuat. Jadi yang ni dia kawal. Sebab kalau ada bilik mesyuarat, kena tutup dengan perlahan lah. Atau bilik nak masuk tangga tu. Untuk tujuan keselamatan. Okey, tengok info keselamatan. Komponen mekanikal yang akan menjadi haus dengan cepat sekiranya tidak diselenggara. Kalau tak selenggara, kena letak apa kalau selenggara? Letak minyak hitam ataupun minyak grease. Dekat bahagian contohnya kat sini pautan lah. Okey. Kemudian yang komponen mekanikal yang ketiga ialah twill atau tuas, lever. Twill atau tuas ialah sistem yang berkaitan yang daya, beban dan fulcrum. Ada 3 ni. Okey, yang ini yang start dah masuk gambar rajah ni. Ini mungkin untuk tajuk fizik tapi RBT pun sentuh sikit tapi benda senang. Awak kena tahu je dia punya gambar rajah kelas twill atau tuas dengan alatan dia. Kalau yang kat sini memang pelayar gabung sebab apa? Sangga fulcrum dia tengah-tengah. Beban belakang sebab tangan kat situ. Daya yang menggerakkan lah benda untuk dicengkam dia. Kalau berbeza dengan kereta sorong, beban tengah-tengah, fulcrum kat depan sebab dia nak letak tayar kat depan, gerakan ni ke depan dan daya kat belakang sebab daya untuk tolak. Kalau yang tadi pelayar gabung dia dekat depan sebab dia nak mencengkam. Yang ini untuk dipegang oleh manusia, untuk dipegang, untuk tolak ke depan, untuk daya tolak tu. Ketiga ialah spade stapler. Stapler tak sama dengan pelayar gabung sebab apa? Daya dia tengah-tengah. Beban yang depan tu untuk mata stapler tu kena masuk dalam kertas. Dan sangga atau fulcrum dia dekat belakang. Sebab apa? Kat situlah dia untuk menyambung dua komponen stapler. Okey, terusnya ialah komponen mekanikal yang ketiga ialah takal. Takal ni yang saya tahu ialah untuk angkat tujuannya angkat beras. Kat kedai beras tu naik daripada bawah ke atas atau atas ke bawah. Okey, apa itu takal? Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Okey, ni ada tali, ada roda dan disambung dengan ganda. Ni ganda. Dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Fungsi ni apa? Untuk mengangkat beban. Keempat ialah tali sawat. Tali sawat ni ialah orang panggil timing belt ataupun yang dekat rantai motor ataupun rantai basikal.
Tali sawat banyak digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan pada motosikal berkuasa besar. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal di pacu. Okey, ini dia dipasang depan belakang. Okey. Takal dipacu yang kat sini tayar depan ni, tayar belakang dia besar, tayar belakang besar, tayar depan kecil. Tu. Takal dipacu. Pemacu ni mungkin dia dekat handle tu, depan kan basikal, motosikal. Okey, dipacu belakang lah. Pemacu ni kawal. Okey, yang keempat ialah arcis sesondol, cap camshaft. Yang ini yang ada selalu kat dalam motor atau kereta. Okey, ni yang kawal kelajuan lah yang saya tahu. Untuk membuka dan menutup injap. Dia buka, tutup. Jadi ni gerakkan tayar sebenarnya. Okey, pemutar. Dia putaran tu yang gunakan ni lah. Panggil arcis sesondol. Keempat ialah arcis engkol. Dia bersambung. Arcis engkol dengan arcis sesondol ni berkaitan. Dia untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Yang tadi arcis sesondol ni, dia berada kat dalam kawasan steering. Arcis engkol ni berada di kawasan tayar. Okey, dia untuk menggerakkan kenderaan. Tapi fungsi dia jangan boleh menggerakkan kenderaan. Arcis engkol ni untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Jawab macam tu, jangan menggerakkan kenderaan. Okey, seterusnya komponen mekanikal ialah gelongso atau slider. Yang ini dekat pintu sliding atau tingkap sliding. Apa fungsi dia? Sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Mengurangkan geseran. Biasa boleh je kita tolak pakai tangan. Tapi kalau ada gelongso ni, dia lagi laju lah. Contoh dekat tingkap pintu sliding ataupun tingkap sliding tu. Laju je buka kan. Tak ada sangkut. Okey, selalunya atau pintu sliding automatik tu pun laju dia gerak sendiri. Komponen ini banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongso digerakkan secara mendatar. Dia mendatar je. Seterusnya ialah galas berbola atau ball bearing. Yang ini selalu ada dekat basikal atau motosikal. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Dia menggerakkan tayar tu dengan lancar. Komponen ini bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Selalu ball bearing ada dekat dalam rim tayar. Sebab apa dekat rim tayar? Tak adalah dia bergeser dengan tayar tu sendiri kan. Jadi bila benda ni macam ball bearing bulat semuanya, jadi dia tak bergeser, dia lagi laju. Okey, seterusnya lah bindu. Ni tengok nampak dekat. Ini ialah ball bearing ni ada dekat dalam rim tayar. Okey, seterusnya ialah bindu atau cap. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi. Kenapa mesin gerudi? Untuk memegang dan mencengkam mata gerudi kat depan ni. Ini bindu. Dia untuk memastikan bahawa putaran mata gerudi itu lancar. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas digunakan. Guna pengetat lah. Dan terakhir sekali ialah rantai. Sama tak dengan timing belt tadi tu? Sama lah. Tapi yang ni lebih kepada yang rantai yang tak guna enjin. Rantai ni guna manusia. Motosikal pun manusia juga lah. Timing belt tadi tu mungkin untuk yang gunakan enjin. Okey, seterusnya ialah bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Dia pilih produk dia basikal. Dia sentuh-sentuh semua. Dia sama macam teknologi pembuatan ya. Dia akan tengok komponen. Atau bukan penyelesaian masalah inventif komponen. Meja, kaki meja, muka meja, skru kan. Jadi sama je dengan teknologi penyelesaian masalah inventif. Saya tak silap teknologi pembuatan pun sentuh bahagian demi bahagian. Untuk mekanikal ni dia akan sentuh secara detail ataupun setiap komponen tu dia tengok fungsi. Contohnya macam basikal ni ada 4 komponen yang disentuh iaitu handle, pedal, brake dan roda. Ini ikut gambar raja lah. Kalau ada lain tu contohnya rantai basikal, pedal di sini. Mungkin gear dia tak sentuh sini. Basikal mountain bike tu dia ada gear. Untuk kawalan laju senang naik bukit mungkin gear ringan. Kalau turun bukit gear berat supaya tak lajak. Kita tengok apa fungsi setiap handle.
Handle mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Belok kiri, belok kanan guna handle. Kedua ialah brake. Sistem brake digunakan untuk memperlahan atau menghentikan basikal yang sedang bergerak. Biasa budak-budak hipster atau budak-budak basikal lajak dia tahulah. Contohnya kalau basikal lajak tu tak ada brake, boleh langgar dengan kena langgar dengan kereta. Lepas tu mati kan. Contohnya yang kes dekat Johor Bahru tu. So basikal mesti ada sistem brake. Nanti kalau tak turun bukit tak boleh brake. Itu yang bahaya tu. Okey, ketiga ialah pedal. Pedal ni selalu orang ingat sama dengan handle. Tak sama. Pedal dekat kaki tu. Pedal akan berfungsi apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Ini yang dia lebih kurang macam gear lah. Tapi beza dengan gear, dia ada apa? Dia ada pemacu dengan dipacu. Pedal ni hanya untuk menghantar kuasa tu menggunakan gerakan manusia. Keempat ialah roda. Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Galas bermula terhadap pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey, itu dia. Okey, yang terakhir untuk hari ini ialah menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey, ini gambar rajah ya. Satu contohnya lampu. Lampu apa? Lampu basikal. Mula-mula dia lukis gambar ni macam basikal, lampu basikal zaman Jepun. Kemudian dia buat macam ni. Sebab apa? Sesuai dengan idea yang baru, dia boleh buka. Yang ini boleh bawa ke mana-mana. Mungkin untuk lampu ni boleh buka dan tutup. Boleh dipakai ke kepala ke. Tak tahulah kenapa dia buat macam ni. Okey, kita baca sikit. Setelah mereka bentuk mengenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gadget lampu basikal, lakaran perkembangan idea akan dihasilkan. Semasa menghasilkan lakaran mengenal idea ini, elemen dan prinsip reka bentuk diambil kira. Bila masuk reka bentuk ni memang main ni elemen dan prinsip. Elemen prinsip. Saya rasa semua tajuk ada elemen dan prinsip daripada form 1 sampai form 3. Dia cerita pasal lah pembinaan, posisi komponen, saiz dan warna. Okey, jadi awak sebagai pelajar kena menguasai bab elemen dan prinsip ni. Okey, ni gambar rajah lah, ni ada detail. Kalau ada peksa petak sirang awak kena lukis macam ni, ada label, ada ukuran, lepas tu ada anak panah ni. Okey, sekian, terima kasih.